Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Amirah Syasha dalam 15 minit MMTV edisi 4 Ogos 2023. Kita ke berita utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tujuannya menghadap Sultan Kedah, Sultan Al-Aminul Karim, Sultan Salihuddin Sultan Badlishah bersama ahli perniagaan dari Indonesia sebelum ini hanyalah kunjungan hormat biasa. Anwar berkata tiada sebarang permohonan dikemukakan berkaitan pelombongan unsur nadir bumi REE oleh ahli perniagaan berkenaan. Sementara itu, Anwar turut menegaskan agar kunjungan itu tidak digunakan untuk mengalih perhatian terhadap isu sebenar berhubung kecurian REE yang diperkatakan kini. Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Mohamad Sanusi Mat Noor sebelum ini mendakwa Perdana Menteri membawa hartawan dari Indonesia ke Kedah bagi memohon melombong REE. Terdahulu, Mohamad Sanusi turut mendakwa ada plot besar yang dirancang untuk memburukkan imejnya menjelang PRN. Bagaimanapun, beliau menafikan mempunyai sebarang kaitan dengan kes kecurian REE di hutan simpan Bukit Enggang Sik, termasuk berkaitan kemasukan pekerja asing. Kepimpinan PAS Pusat memohon maaf atas insiden membabitkan Presiden Parti Gerakan Rakyat Malaysia, Gerakan, Datuk Dr. Dominic Lau yang didakwa dihalau ketika ceramah Mega Perikatan Nasional BES di Tasik Gelugur, Pulau Pinang baru-baru ini. Menyifatkan kehadiran Dominic ke ceramah Mega Perikatan Nasional di Pulau Pinang kemarin perlu diterima dan dihargai sebagai tetamu berdasarkan akhlak dan prinsip-prinsip Islam, jelas Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata. Pihaknya juga merakam rasa kurang selesa dengan insiden yang berlaku. Jelasnya Dominic merupakan calon dalam pilihan raya negeri yang sedang berlangsung dan sewajarnya diberikan penghormatan yang layak dan munasabah. Menurut Taqiyuddin lagi, PAS sedar akan sentimen dalam kalangan ahli dan penyokong di peringkat tempatan susulan pencalonan Dominic sebagai calon PN bagi kerusi Dun Bayan lepas yang merupakan kerusi majoriti Melayu. Namun pencalonan itu katanya dibuat atas persetujuan kepimpinan tertinggi parti dan setelah melalui semua proses serta melepasi syarat ditetapkan. Tambahnya, PAS juga berharap dan menggesa semua ahli dan penyokong parti dari PN supaya memberi tumpuan kepada PRN sekaligus mengetepikan perkara-perkara kecil yang boleh melemahkan usaha bersama. Pengerusi Pakatan Harapan Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syahri akan mengambil tindakan undang-undang menyaman Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional, Datuk Seri Mohamad Sanusi Mat Noor. Amiruddin yang juga Menteri Besar Selangor berkata, ini susulan ucapan Menteri Besar Kedah tersebut yang jelas memfitnahnya dengan mendedahkan terdapat sebuah skandal yang berlaku di antara dirinya dengan pengasas kumpulan Berjaya, Tan Sri Vincent Tan yang berhubung sebuah projek sungai bernilai 10 bilion ringgit dengan mendapatkan tanah seluas 600 ekar di Selangor. Beliau yang juga merupakan calon PH di Dewan Undangan Negeri Sungai Tua itu turut menafikan sekeras-kerasnya segala bentuk dakwaan dan tuduhan tersebut. Terdahulu, media melaporkan Mohamad Sanusi dalam ucapan di Mega PN BES Sayangi Kedah Sejahtera menjelaskan bahawa skandal yang membabitkan syarikat milik Menteri Besar Selangor itu akan menyebabkan kerajaan negeri Selangor rugi sekitar 180 juta ringgit. Anthony Loke menemplak Perikatan Nasional yang didakwa sambil lewa dalam membuat kenyataan kononnya perubahan kepada kerajaan negeri mampu mengubah kedudukan kerajaan persekutuan. Justeru Setiausaha Agung DAP itu menggesa PN supaya menghentikan provokasi dengan membentuk satu bayang-bayang untuk menakutkan pengundi, khususnya pengundi-pengundi Melayu. Beliau berkata kenyataan PN itu jelas menunjukkan pihak lawan itu sudah ketandusan modal untuk berkempen. Dalam perkembangan sama, pengerusi BN Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said berkata, kempen bagi calon BN dan PH di negeri itu akan diubah suai selari dengan pengumuman tempoh berkabung. Putusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklanega? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya berbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah,
tenda, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari, semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari Iklaneka, theutusan.com.my. Parti Amanah Negara Johor akan mengadakan mesyuarat khas minggu hadapan untuk menamakan calon yang akan bertanding dalam pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram September depan. Pengerusi Amanah Johor Aminul Huda Hassan berkata, mesyuarat khas tersebut dijangka diadakan sebelum 10 Ogos ini. Katanya Amanah Negeri telah bermesyuarat sebelum ini dan meminta bahagian Pulai serta Bakri untuk mengemukakan senarai calon mereka. Ujarnya calon yang dipilih kelak mestilah dalam kalangan pemimpin masyarakat yang layak sama ada dari peringkat kawasan tersebut ataupun negeri. Malah calon berkenaan juga mestilah berintegriti dan berjiwa rakyat. Ini kerana calon tersebut akan mewarisi kerusi yang ditinggalkan oleh Awayaham Datuk Seri Salahuddin Ayub yang dikenali dengan pelopor inisiatif Payung Rahmah sebelum ini. Pekerja ladang yang membakar isterinya dengan minyak petrol sehingga mangsa masih bertarung nyawa untuk hidup dalam kejadian di kawasan perumahan ladang kelapa sawit Tasik Gelugor Isnin lalu direman selama 6 hari. Terdahulu, suspek tiba di Mahkamah Magistrate Butterworth kira-kira pukul 10.24 pagi. Dia yang memakai baju lokap berwarna jingga kelihatan bersahaja sebaik gambarnya dirakam petugas media. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, Asisten Komisioner Muhammad Asri Syafiee berkata, suspek direman selama 6 hari bermula hari ini sehingga 9 Ogos bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Jelasnya, keputusan ujian saringan air kencing suspek yang berusia 36 tahun itu didapati negatif daripada sebarang pengambilan bahan terlarang. Tambahnya, mangsa masih tidak sedarkan diri di unit rawatan rapi Hospital Pulau Pinang dan masih menggunakan alat bantuan pernafasan. Dalam kejadian kira-kira pukul 9.30 malam Isnin lalu, mangsa berusia 35 tahun dilaporkan melecur sehingga 27.5% pada bahagian atas badan akibat kesan kebakaran menggunakan minyak petrol. Kita ke berita luar negara. Seekor lembu nyaris digilis selepas terjatuh daripada sebuah lori di lebuh raya M6 wilayah North West, London Selasa lepas. Pihak polis memaklumkan seekor lagi ternakan tersebut turut jatuh daripada lori dengan jarak 3.2 km dari lokasi kejadian pertama. Haiwan ternakan yang berkeliaran di lebuh raya itu mengakibatkan kesesakan lalu lintas yang teruk apabila jalan terpaksa ditutup selama 90 minit. Pegawai dari kumpulan polis Lebuh Raya Pusat dalam satu kenyataan di Twitter mengesahkan bahawa ternakan itu cedera manakala jalan ditutup di kedua-dua arah. Dengan bantuan beberapa pemandu lori, haiwan tersebut akhirnya berjaya dialih keluar dari jalan tersebut. Sebuah kereta yang dipandu oleh seorang lelaki merempuh sekumpulan orang awam sebelum dia keluar dan menikam beberapa mangsa berhampiran pusat beli belah dan menyebabkan 14 cedera dalam kejadian yang berlaku di ibu kota Seoul semalam. Suspek merupakan seorang lelaki berusia 20-an yang mengalami masalah kesihatan mental. Melakukan serangan tersebut berhampiran stesen Sohyeon kira-kira 20 km dari Seoul. Menurut polis, suspek ditahan selepas dilihat menyerang orang awam secara rawak. Terdahulu, video yang tersebar di media sosial menunjukkan suspek membawa sebilah pisau dan mengejar orang ramai di sebuah pusat beli belah. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi. Keputusan Rizab Persekutuan Fed Amerika Syarikat menaikkan lagi kadar faedah sebanyak 25 mata asas kepada 5.5% minggu lalu tidak memberi kesan besar seperti dahulu, terutama kepada pasaran modal dan ekonomi dunia.
Bercakap kepada utusan Malaysia, penganalisis ekonomi UniKL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhasmi Abdul Rashid berkata, dengan menaikkan kadar faedah berterusan, Fed menjangkakan aktiviti seperti pinjaman dan pelaburan akan menjadi lebih mahal serta akan mengurangkan permintaan terhadap barangan, perkhidmatan dan keperluan tenaga buruhnya. Jelasnya banyak saham-saham Malaysia, terutama keuangan, tenaga, teknologi dan telekomunikasi, berada pada harga yang rendah beberapa bulan seterusnya, menarik ramai pengurus dana asing untuk memasuki dan membeli saham syarikat tempatan pada harga yang menarik. Walaupun Fed AS dijangka akan menaikkan lagi kadar faedah pada September depan, beliau berkata kemungkinan besar Bank Negara Malaysia tidak akan mengambil langkah yang sama tahun ini untuk menaikkan kadar dasar semalaman. Malaysia berada di landasan yang tepat untuk merealisasikan usaha negara menarik lebih banyak pelaburan berimpak tinggi, seterusnya melonjakkan ekonomi negara ke tahap lebih baik. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, beliau yakin insentif tersedia dan fokus yang diberikan kepada sektor-sektor utama mampu memacu sektor buruh, pendapatan isi rumah dan kelestarian ekonomi. 5 sektor utama yang diberikan perhatian adalah aero angkasa, bahan kimia petrokimia, ekonomi digital, elektrik dan elektronik serta farmaseutikal. Jelasnya Malaysia juga sentiasa mengekalkan perhubungan diplomatik dengan rakan dagang penting dan sumber utama pelaburan langsung asing bagi memastikan pelaburan terus menunjukkan keyakinan untuk melabur di negara ini. Kita ke berita sukan. Setakat ini belum ada sebarang surat tawaran rasmi daripada BAM. Itu kenyataan dikeluarkan oleh Datuk Misbun Siddiq berkenaan dakwaan surat tawaran yang telah diberikan oleh Persatuan Badminton Malaysia kepadanya. Beliau menegaskan tidak akan kembali ke pangkuan skuad kebangsaan dengan semudah itu. Biarpun menerima permohonan maaf daripada BAM, sebaliknya mahu melihat kandungan surat tawaran mereka. Kemarin Presiden BAM Tan Sri Muhammad Nurza Zakaria mengadakan sidang akhbar khas meminta maaf kepada Misbun kerana menamatkan kontraknya lebih awal selain menawarkan tempat kepada jurulatih itu untuk terus melatih pemain remaja negara sehingga kontraknya berakhir. Pengerusi Persekutuan Olahraga Somalia Khadijo Aden Dahir digantung selepas menghantar atlet tidak terlatih dalam acara 100 meter pada Sukan Universiti Dunia di Chengdu, China. Nasra Abu Bakar pada Selasa lalu mengambil masa 21.81 saat untuk menamatkan larian 100 meter wanita, 10.23 saat di belakang pemenang perlumbaan. Rakaman perlumbaan tersebut yang tular di media sosial sejak beberapa hari lalu meraih kecaman sehingga mendorong Menteri Sukan Somalia, Mohamed Barre Mohamud, membuat permohonan maaf. Kementerian itu kemudian meminta Jawatankuasa Olimpik Somalia untuk menggantung Khadijo atas dakwaan penyalahgunaan kuasa kerana menyerap anak saudaranya itu ke dalam kontijen negara dan memalukan nama baik Somalia. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 5 Ogos 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Amirah Shasha. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.